الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha barisan pentadbir Masjid Siti Alam, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin dan pegawai serta ahli kuasa, tuan-tuan guru, orang-orang alim, orang-orang saleh, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa yang merupakan penerus kepada nasib baik dan buruk kita di akhirat nanti, iaitu dengan takwa kita di dunia. Dan syukur kita juga mudah-mudahan menyebabkan kita tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nikmat yang telah kita nikmati ataupun dan telah kita merasainya, kita mensyukurinya, dan akhirnya nanti kita ditemukan Allah SWT di syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita sambung bacaan kitab Al-Fiqhul Manhaji Mujallad Al-Thani pada muka surat 413 dalam bab qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Pada yang bawah sekali itu ya, iaitu kafarah berbuka pada bulan Ramadan. Baik, qala al-muallifuna rahimahumullah, penyebab kafarah ialah merosakkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan dengan melakukan jima' dengan syarat pelakunya mengetahui dirinya berpuasa, mengetahui perkara itu haram
dan tidak ada rukhsah disebabkan musafir. Baik. Jadi yang dikatakan dikenakan kafarah itu denda, ya. Kenapa? Ada satu perkara, iaitu melaksanakan jima' di siang Ramadan ataupun melakukan hubungan intim fizikal, ya. Yang maksudnya jima' tuan-tuan. Kalau setakat ringan-ringan tu tak termasuk yang ini. Dia betul-betul jima', betul-betul persetubuhan, ya, ataupun hubungan seksual. Kemudian syarat dikenakan kafarah itu, pertama, yang melakukannya itu dua-dua, ya, laki dan perempuan itu mengetahui dirinya tengah puasa. Mana dia tak lupa, dia memang sedar diri tengah puasa. Kalau lupa kan selamat, tuan-tuan, kan. Banyak benda yang kita lupa ni sebenarnya menyelamatkan kita. Walaupun selalu orang kata kau ni pelupa sungguh lah, tapi sebenarnya menyelamatkan kita. Kerana diangkat kalam itu daripada an-nisyan. Kita, malaikat mencatat ni, raqib dan atid, catat. Tapi bila satu manusia itu dilupakan oleh Allah ataupun dilupalah, maka rafa'al qalam, pen itu diangkat oleh malaikat. Maka kata Allah, jangan dicatat apa-apa orang ini kerana dia tengah lupa. Kan ada berapa lah lupa, kemudian ada orang tidur sehingga dia bangun, dan orang yang gila sehingga dia sihat. Tiga benda ni. Jadi selama tiga perkara ini, maka pen, kita kata pen lah yang dipegang oleh raqib dan atid itu diangkat, selamat. Jadi syarat pertama, dia mesti tidak lupa, dan dia memang dia tahu dia sedang puasa. Cumanya ada orang tanya, kalau dah tahu puasa kenapa dibuat, gitu kan? Tuan-tuan, namanya pun nafsu. Ya, kadang-kadang dipikir itu fikir kemudian lah, lepas ni baru fikir, kan itu biasa kan manusia. Kalau tak, tuan-tuan, tidak berlakulah yang nama istilahnya lelaki dan perempuan itu terlanjur. Padahal tak boleh kata terlanjur, kan tuan-tuan, benda tu kan sengaja, kan. Cuma nafsu. Jadi nafsu ni tak kira tengah puasa ke, tengah lapar ke, tengah panas ke, dia jadi kan nafsu. Satu. Yang kedua, dia tahu benda tu memang tak boleh. Maksudnya dia tahu bahawasanya membatalkan puasa dengan perbuatan itu akan dikenakan sekian-sekian, dan hukumnya haram, ya, walaupun dia suami isteri, apatah lagi yang na'udzubillah yang bukan suami isteri. Yang pada waktu lain selain Ramadan, suami isteri itu halal berbuat apa saja. Tapi pada situasi ini hukumnya haram, ya? Jadi yang asalnya halal dia jadi haram. Kenapa? Kerana waktunya, iaitu siang Ramadan. Kerana dia membatalkan dengan perbuatan yang halal itu asalnya, tapi dia menjadi haram kerana di siang Ramadan. Dua, dia tahu itu haram. Dan yang ketiga, tidak ada rukhsah disebabkan musafir. Itu. Jadi kita kata rukhsah yang paling besar musafir lah untuk ini, kerana bila dia musafir, dia berjalan tu, maka dia tidak wajib puasa, sembahyang pun boleh potong-potong, ya. Jadi kalau dia buat semasa musafir, dia tidak diambil kira, kerana dia bukan orang yang sedang dalam keadaan dia itu bermukim atau bermustautin, ya. Tiga perkara itu. Jadi bila tiga perkara ini ada pada pelaku, maka dia itu dikenakan kafarah, denda. Sesiapa melakukan perbuatan ini dalam keadaan dia lupa bahawa dia berpuasa, ataupun dia jahil pengharamannya, ataupun melakukan pada puasa yang bukan puasa Ramadan, ataupun sengaja berbuka tanpa melakukan jima', atau bermusafir dengan perjalanan yang diharuskan dia berbuka kemudian dia berjima', maka tak ada kafarah ke atasnya, dan dia hanya wajib mengqada'kannya sahaja. Jadi kalau tiga-tiga syarat tadi salah satunya ataupun ketiga-tiganya lah, ataupun salah satu lah, tuan-tuannya tak ada pada dia, kalau dia berjima' juga, maka dia hanya wajib mengqada' sahaja, tak payah kafarah, ya. Jadi kita jangan cakap untung alam macam tu, ya. Tak ada yang untung tentang benda-benda ni, ya. Dia maknanya kan ganti juga. Cuma jangan ambil kesempatan itu dalam perkara ini, kerana Allah dah menetapkan syarat-syaratnya, semua itu dah terlaksana. Kerana, ya,
setiap denda yang Allah beri itu pasti Allah akan bagi tahu dulu, jangan buat sekian, jangan buat sekian, jangan buat sekian. Kalau kamu buat, kamu akan kena. Itu memang tabiat yang namanya syariat. Bagi tahu dulu apa yang tak boleh buat, apa yang boleh buat, baru denda itu akan dikenakan. Jadi tak ada senyap-senyap tak tahu kan denda. Ya. Supaya juga dengan hukum-hukum yang lain. Sebab itu dulu saya ingat lagi masa tahun 2000-an, 90-an tu lama sangat 2000-an. Masyarakat dia tak faham tentang hukum jinayat. Dulu kenal dengan fiqh jinayat lah, ataupun lepas tu dia kenal dengan hudud. Jadi hudud tu adalah dalam fiqh jinayat. Jadi masyarakat tak berapa faham hudud tu macam mana. Maka perlu dibagi tahu dulu hudud tu macam mana, berapa jenis yang kena hudud, hukuman tu macam mana, adakah asyik potong tangannya. Kerana orang faham kalau hudud je potong tangan, kan banyak benda lain, banyak hukuman lain, bukan saja potong tangan. Boleh jadi disebat, boleh jadi rejam, boleh jadi ada ta'zir selain daripada hudud. Jadi perkara ni kena disebarkan dulu, dan tidak semestinya semua kena faham. At least benda itu sudah tersebar, maka pelaksanaannya boleh dilakukan lah. Tapi bila tak diberitahu apa-apa, tahu-tahu jalan. Saya ingat tahun 3-4 tahun sudah ataupun 4-5 tahun sudah lah. Kita kalau hari raya haji dulu belum ada lagi takbir raya itu, takbir hari raya haji 9 Zulhijjah. Dulu tak ada. Padahal zaman Nabi sudah ada. Saya bukan kata ini baru, tapi zaman Nabi sudah ada. Cuma trend ataupun amalannya tidak berlaku. Maka kata Mufti Selangor ketika itu, yang sekarang ni lah, dia kata apa? Jadi kita sebelum kita buat perkara itu, iaitu takbir muqayyad, ya, selepas subuh 9 Zulhijjah itu, sebelum buat kita kena beritahu masyarakat ini adalah sunnah yang mana Nabi SAW dia mulakan takbir pada 9 Zulhijjah selepas subuh. Kerana biasa orang tahu malam raya khutbah takbir, betul tak? Malam raya. Jadi bukan kita kata ya dia sunnah Nabi, tapi kena bagi tahu juga orang supaya orang tidak terkejut, kerana ramai tak tahu tuan-tuan masa itu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang ada ni, dengan penyebaran melalui media sosial, ya, jadi orang sudah mula faham bahawasanya bermulanya takbir hari raya haji 9 Zulhijjah selepas solat subuh muqayyad, ya, dengan solat fardu. Jadi begitu tabiat syariat itu perlu dibagi tahu. Macam ni lah. Jadi kalau orang tu tak tahu yang itu kena kafarah, maka dia tidak dikenakan apa-apa, ya. Sekadar, bunyi sekadar tu macam ringan pula, tapi dia kena qada puasa dia. Itu. Nanti kalau dah tahu buat juga baru kena dia, ya. Baik, siapa yang wajib mengeluarkan kafarah ataupun siapa yang kena tu? Kafarah hanya diwajibkan kepada suami yang jima' dan tidak diwajibkan kepada isteri atau wanita yang dijimaknya, walaupun kedua-duanya sama-sama puasa. Ini kerana janayah orang yang menjimak lebih berat. Padahal dua-dua lah, tapi cuma master dia laki lah. Oleh itu dia dianggap orang yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan kafarah pada apa kita panggil ittifaq ulama. Jadi ulama sepakat yang kena si suami saja. Pertamanya kerana dia tu ketuanya, ya, dia tu drivernya, maka dia yang tanggungjawab. Keduanya adalah nanti perkara, iaitu kalau dia kena puasa 2 bulan turut, kan orang perempuan mana boleh tuan, dia ada datang bulan kan. Jadi yang boleh 2 bulan turut ni orang lelaki je. Maka antara sebabnya, jadi yang kena, tetapi yang wanita tadi kena qada puasa lah. Tak boleh lah dia free gitu, dia kena qada. Yang lelaki teruk sikit lah qada. Bukan teruk sikit tuan, teruk banyak. Kena puasa 2 bulan, ya, mengikut turutan. Nanti kita akan jumpa turutan tu. Kemudian apakah dia kafarah itu? Kafarah yang wajib kerana merosakkan puasa. Tuan-tuan, kita isu besarnya ialah merosakkan puasa. Bukan kita kata
dia berjima tu, tapi perbuatan merosakkan benda yang tengah elok. Sebab tu tuan-tuan, kita tengah sembahyang fardu, kalau tak ada sebab, dia tak boleh batalkan. Dosa tu haram hukum. Tengah rakaat pertama tu bismillah, tengah al-Fatihah gitu, Maliki yaumiddin, kemudian kita berhentilah, tak jadi hentian sembahyang, haram hukum. Kerana benda tu tengah berlaku. Ni yang berfardu ya. Melainkan ada ular tengah lalu depan, lari kan dari situ, lipan lari ya, ada sebab. Jangan kita pula ada binatang berbisa tu, ini cobaan, mungkin cobaan ni nak menunjukkan aku ni makam dah nak tinggi. Tak ada makam-makam tuan, lari. Lepas tu kalau tengah gempa bumi pun lari. Jangan bagi tu, ini kalau mati syahid ni ngam juga ni katanya, mati, lari tuan-tuan, kerana wajib menyelamatkan diri. Sebab tu kalau rumah terbakar, jangan minta doa, minta telefon bomba. Ada orang ni apa, kalau rumah terbakar doa macam mana? Telefon bomba dulu, lepas tu baru boleh minta pada Allah SWT. Kadang-kadang kita wajib menyelamatkan diri tu, wajib hukum. Termasuk dalam 5 maqasid asy-syar'iyyah. Muhafazatu 'ala an-nafs, memelihara jiwa. Itu penting tuan-tuan, bagi faham ni. Lepas tu puasa ni tengah elok, jangan dirosakkan dia. Termasuklah orang yang merosakkan puasanya dengan dia tidak berjima pun, dia minum. Dosa dia tuan-tuan, dosa ya. Dan kalau dia minta ampun, dia ampunkan Allah tak? Dia ampun oleh Allah. Tinggal lagi sekiranya diganti sekalipun, dia tidak boleh sama dengan pahala yang sepatutnya dia dapat semasa dia puasa yang elok tadi tu. Digantilah berpuluh kali pun ya. Tetapi Allah tu Maha Pengampun lah. Cuma kita tak kata orang ini nanti tak dapat apa-apa ni. Dapat, tapi tidak setimpal macam dia puasa betul. Gitu ya. Lepas tu jangan kita sewenang-wenang kita merosakkan kerja-kerja ibadat ini. Macam ada orang dia, saya ingat buat kerja haji dan umrah. Haji dan umrah, once tuan-tuan dah berniat, dia tak boleh patah balik. Dia tak boleh, tak ada dia. Dia akan ada kesannya, iaitu dia kena dam. Dia kan suka tuan. Tuan-tuan dah pergi miqat di mana tu? Di Tan'im contohnya. Udah berniatlah. Niatlah nanti aku berniat umrah, berihram umrah kawan ta'ala. Ini saya contoh je, saya pun tak niat dalam mulut ya. Ada di luar mulut. Maka dia pun berwangian. Lepas tu tiba-tiba, tak jadi ya. Nanti besok pakai baju. Dia kena habiskan tu. Once dia niat, dia kena habiskan semua tu. Dia dah niat, dia kena pergi Mekah, dia kena tawaf, dia kena sa'i, kemudian dia kena gunting, baru settle. Tapi bila dia dah berniat, tiba-tiba dia kata tak jadi ya, bahasa budak-budak apa, cop lah, tak jadi lah, maka dia kena denda dengan bayar dam. Gitu. Jadi bukan boleh patah balik ya tuan-tuan ya. Jadi super perkara-perkara yang fardu. Tapi yang kalau umrah tu memang dia umrah sunat pun dia kena teruskan, kerana umrah dan haji dia special ya? Dia tak boleh patah-patah balik. Dalam bab salat, dalam bab puasa dan sama, dia tidak boleh rosakkan dengan sengaja-sengaja. Baik tu kita memanglah diberikan rukhsah. Kalau musafir tu boleh je buka, tapi sebab malah nak ganti, kita nak mengganti tu berat. Sebab apa? Sebab dikala orang lain makan, kita kena puasa, tu yang kita malah nak ganti. Jadi kita puasa juga. Walaupun dengan cuaca kalau macam ni, panas tuan. Pergi musafir ke Perlis ya, pergi Terengganu, boleh aja tak puasa. Malah diberikan license oleh agama ya, tapi kita tak buat lah, kerana kita masih mampu lagi. Melainkan tuan-tuan pergi sana naik basikal ya, memang cari penyakit lah tuan, memang kena buka puasa lah tu. Tapi dibenarkan, tidak berdosa ya, kerana ada peruntukan. Baik, lelaki ataupun wanita, kafarah wajib kerana merosakkan puasa ialah membebaskan seorang hamba yang beriman. Ini yang pertama ya. Pertama, dia kena membebaskan seorang hamba yang beriman, lelaki ataupun wanita. Sekarang ni tak adalah, kerana kita tak ada hamba. Sekiranya dia tidak mendapatinya, ini tak dapat dah sekarang ni, ataupun dia tak mampu melakukannya. Dua, sama ada dia tak jumpa hamba, memang tak jumpa, kalau zaman dulu, ataupun dia tak mampu, kerana nak membebaskan hamba belanjanya besar tuan-tuan ya.
Hanya orang kaya je boleh buat ni, membebaskan hamba ni. Sama ada hamba dia ataupun hamba orang lain. Dia bayar sejumlah wang, dibeli hamba tu, kemudian declare bebas. Kena duit ataupun kena ada harta. Tapi zaman ini tak ada lagi hamba ni, maka tidak berlaku. Dan maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia jatuh tangga kedua. Ini turutan wajib diikut. Dia tak boleh pilih ya. Dia tak boleh nak melompat terus nombor 3. Ataupun dia kaya, dia pergi melompat nombor 1. Pertama hamba, kedua puasa 60 hari berturut-turut. 2 bulan lah berturut-turut. Ikutlah bulan tu. Kalau 29 dengan 30, 30. Biasa 29 30 lah tuan ya. Bulan Islam 29 30, 29 30. Sebab tu dia tak fix 60. Dia kira 2 bulan berturut. Dia tak boleh diselang Dan sekiranya dia tidak mampu juga, maksudnya apa? Dia dah cuba. Mungkin antaranya bila dia puasa dia tak larat dan dia sakit, ataupun dia dah cuba tapi terbatal, kemudian ulang semula batal. Dengan cubaan banyak kali ya, bukan fikir agak-agak tak mampu kot. Bukan begitu tuan, dia kena cuba. Maka dia hendaklah memberi makan 60 orang fakir dan miskin. Hak ni yang paling last sekali dan agak mudahlah bagi yang ada duit lah ya. Senang ya panggil datang makan kenduri ya, tu je. Tapi pastikan yang datang tu paling tidak miskin lah. Miskin di bandar ni kan banyak tuan. 3,000 lebih gaji pun dah miskin bandar kan. Jadi orang-orang yang kita nampak biasa tu, pada perkiraan lembaga zakat Selangor, dia dikira sebagai miskin bandar. Maka bolehlah diajak ke rumah dan makan. Selesai masalah ya. Tapi kena melalui proses 3 step ini. Sekiranya dia tak mampu untuk melakukan semua perkara itu, kafarah itu tetap kekal sebagai kewajipan ke atasnya sehinggalah dia mampu melakukan salah satu daripadanya. Gitu ya. Paling tidak pun dia semampunya lah. Nak kata dia diangkat, tidak boleh kerana dia telah melakukan kesalahan. Maka dendanya kekal sehingga dia mampu buat. Dalilnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan selain daripada keduanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, yang maksudnya sewaktu kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, musnahlah aku." Bahasa kita, Rasulullah habis aku. Gitulah ya. Tonton jangan dramatik sangat. Musnah ni bukan dia hancur lebur, habislah aku. Kan macam kita kan, jumpa kawan kita, habislah aku. Kenapa? Aku terhilangkan tapawai bini aku. Kan biasa gitu kan. Ini bukan, ni contoh ya. Macam pernah kena tak? Biasa macam tu lah. Dia ketakutan itu, padahal hilang tapawai ya. Dia punya ketakutan tu macam jumpa hantu. Habislah aku. Jadi zaman Nabi pun ada habislah aku juga. Tapi bukanlah tapawai. Tanya baginda SAW, kenapa kamu ni? Jawab dia, aku telah berjima dengan isteriku sedangkan aku berpuasa. Dalam satu riwayat pada bulan Ramadan. So ada 2 riwayat. Pertama dia kata aku sedang puasa, riwayat kedua dalam bulan Ramadan. Karena kalau sekadar dia puasa sunat tak ada masalah tuan, tapi puasa fardu. Jadi sahabat ni tak ada istilah malu-malu ya, kerana ini hukum. Ada Abu Hurairah itu pun dia bedal cerita tuan, kerana itulah sifat sahabat. Dia memang bukan tak tahu malu tau, tapi memang sahabat memang begitu. Dia terus terang dan tak ada, ya Rasulullah meh sekejap nak cakap sikit lah. Cakap kat situ juga tuan. Ni Abu Hurairah ada, kemudian ada bila sebut sewaktu kami duduk. Kami tu maknanya beberapa orang lah. Bila kita tengok matan hadis yang awal, sewaktu kami duduk di sisi Nabi SAW, maknanya ada beberapa. Dan lelaki tadi datang, tiba-tiba habislah aku Rasulullah. Pasal apa? Aku telah berjima dengan isteri aku di siang Ramadan. Jadi semuanya tahu. Semua di situ tahu dan dia menjadi dalil kepada kita pada hari ini. Kan cantik tu. Sebab tu dalam agama dia tak ada istilah istihya ya, tak ada istilah malu dalam hukum. Okey. Tanya Nabi SAW. Nabi tanya lagi, apakah kamu memiliki hamba untuk dibebaskan?
Jawabnya tidak. Ini tak ada tuan. Nabi SAW tanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jawabnya tidak. Kerana dia dah tua lah ni. Nabi pun tahu dia, kalau orang ni masih muda, mana saya Nabi suruh puasa dulu. Tapi dia tahu mesti dah tua. Tanya baginda lagi, apakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang fakir miskin? Jawabnya tidak. Semua tak ada tuan. Ni kalau bukan Nabi lah, kalau kita kan, apalah kau ni, dah lah tak mampu, pandai-pandai nak buat kerja ni siang-siang tu. Tapi ni sebab Nabi setiap kata itulah. Kalau kita kan dah kena kan, macam orang minta sedekah tu pun, tengok kau ni sehat dia, kerja pun tak nak, kan kita badal dulu kan. Ataupun kalau bukan kita pun, kebanyakan kita lah macam tu. Tengok kau ni sihat je minta sedekah, lepas tu bagi juga. Tapi dia ceramah dulu kawan tu. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi bagi tahu, kau boleh buat ni tak? Kau boleh buat ni tak? Boleh bagi fakir miskin tak? Tidak. Lalu Nabi SAW diam sebentar. Sewaktu kami duduk dalam keadaan itu, datang seorang membawakan kepada Nabi SAW satu bekas yang penuh dalamnya buah tamar. Tengah Nabi diam tu, datang seorang bawa buah tamar, satu bekas penuh ya. Bukannya ni kecil ni tuan, besar penuh. Nabi SAW tanya, di manakah orang yang bertanya tadi? Jadi oleh kerana Nabi tu Nabi berfikir sekejap tu, kawan tu pun pergilah kejap mungkin. Dia tengok Nabi pun dah tak ada idea. Bagi dia Nabi tak ada idea ya. Tapi Nabi tengah berfikir. Sampai Nabi tanya, orang yang tanya tadi mana? Jawabnya, saya, sabda baginda SAW, ambillah tamar ini dan bersedekahlah dengannya. Kata lelaki ini, apakah untuk orang yang lebih fakir daripadaku, wahai Rasulullah SAW? Apakah untuk orang yang lebih fakir daripadaku, wahai Rasulullah SAW? Dia kata dia tu fakir lah tuan. Demi Allah, tidak ada orang yang duduk di antara 2 gunung ini, yang maksudnya Madinah, ketika itu di Madinah, keluarganya yang lebih fakir daripada keluargaku. Lalu Nabi SAW tersenyum sehingga nampak gigi gerahamnya. Sabda baginda SAW, berilah makan ahli keluargamu. Maksudnya dekat situ dia paling miskin. Jadi bila Nabi kata kurma ni ambil sedekah kat orang, dah tak ada orang miskin dah, aku paling miskin. Tu Nabi kata, Nabi senyum sehingga nampak gigi. Kalau kita kan, kita nak kata macam mana, udahlah miskin macam ni pula kau buat. Kan kita kan jahat mula kita. Tapi Nabi kata, Nabi cuma senyum kerana dia kata tak ada orang miskin ni. Ni paling miskin ni. So, bagilah ahli keluargamu. Habis. Jadi, niat asalnya suami kurma tu bagi orang miskin. Rupanya dia paling miskin. Tapi, kita kata masalah dia berjima tu dia dengan, yalah tu masalah dia. Jangan kita kaitkan, dah lah macam ni, macam tu lagi, macam tu lagi. Itu kan? Kemudian para ulama berkata, seorang fakir yang mampu memberi makan tidak boleh memberikan makanan itu kepada keluarganya. Begitu juga dengan kafarah yang lain. Apa yang disebutkan dalam hadis ini hanya dikhususkan untuk lelaki itu saja. Ulama Syafi'iyah berpandangan bahawasanya ini untuk lelaki ini sahaja. Tapi wallahu ta'ala alam, dari sudut zahir hadis boleh saja digunakan untuk mana-mana lelaki ataupun mana-mana orang ya. Sebab ialah tentuan ulama hadis ni berbeza-beza pandangan dalam bab interpretasi hadis itu. Jadi kalau Syafi'iyah, kerana apa tuan-tuan? Kerana kewajipan kan tetap kekal kepada lelaki tadi sepatutnya. Sebab tu kata ulama Syafi'i, ini khusus untuk lelaki yang bertanya itu tadi sahaja. Tapi hukum asalnya dia kena settlekan kafarah itu sehingga dia mampu. Kerana perlu diketahui bahawa orang yang berjima diwajibkan kafarah dan mengqadakkan hari yang telah dibatalkannya itu dengan berjima. Jadi kafarah pun bayar, kemudian hari yang dia ponteng tu pun dia kena bayar ya. Maknanya kafarah tidak mengcover hari ponteng ni, tidak. Kafarah itu berulang dengan berulangnya hari yang dibatalkannya dengan berjima. Sekiranya dia berjima 2 hari pada bulan Ramadan, maka wajib 2 kafar selain qada. Sekiranya dia berjima 3 hari, maka wajib 3 kafarah, dan begitulah seterusnya, masya-Allah. Bagi pandangan mazhab Syafi'i.
Jadi ni nak bagi tahu bahawasanya jangan sewenang-wenang, itu maksud dia. Jadi hukuman ni nampak berat tuan, tapi supaya orang itu tidak sewenang-wenangnya mandang ringan kepada ibadat yang besar ini, itu. Macam orang tak sembahyang kan, orang tak sembahyang ni dia tak adalah kafarah kan, tapi dia wajib qada. Tapi oleh kerana tak ada kafarah tu yang jadi terlambat lah meninggalkan sembahyang kan, terlambat. Na'udzubillah min zalik. Kita nak kata bahawa kita ni bagus, tidak. Tapi alhamdulillah kita ada diberikan Allah rasa bila meninggalkan solat tu rasa macam berdosa sangat ya. Hatta kalau terbangun lewat subuh pun tepuk dahi tu 5-6 kali ya, menandakan dia punya menyesal tu. Allahu Akbar siang. Allah sampai pening kalau tuan sebab tak pernah. Tapi bagi orang yang biasa, bangun-bangun dah terang ni biasa je. Tak payah tepuk apa-apa kerana dah biasa. Macam tuan-tuan bangun-bangun memang gelap lagi, tiba-tiba satu hari tu kenapa tak terlalu penat tak apa, sampai jam pun tak sedar, bangun-bangun terang. Dia punya terkilan tu masya-Allah, kerana itu kita kata alhamdulillah tu Allah telah mencampak rasa dalam diri. Jadi nak dikatakan salat itu adalah lebih ringan daripada puasa, tidak juga ya, kerana salat itu dia special. Maka tak payah kafarah-kafarah, orang yang meninggalkannya hanya wajib qada sahaja dan bertaubat kepada Allah Taala, yang penting tu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar taubatnya. Kerana itu adalah perkara pokok ya dalam Islam. Lepas tu disebut bunyal Islam ala khamsin. Pertama ini disebut apa? Dibina Islam itu 5 perkara. Dimulakan dengan sembahyang dulu, ataupun kedua lah, selepas yang pertama syahadah tu dikira cakapan, perbuatannya ialah dimulakan dengan salat. Maka orang-orang yang meninggalkan itu diancam dengan ancaman yang besar ya, dan mudah-mudahan mereka diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kita pindah kepada puasa sunat. Puasa sunat ataupun tatawwu' tu dieja dengan tatawu, bunyi dia tatawwu', asal perkataan ta'ah, ketaatan. Jadi tuan-tuan kalau baca jangan pelik, apa benda tatawwu' ni? Asalnya ketaatan. Ataupun bila dalam kitab fiqh disebut dengan tatawwu', maka dia dirujuk kepada perkara sunat ya. Tatawwu' bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadat yang tidak difardukan. Tambahanlah kepada perkara yang kita dah sedia ada faham dan kita buat. Tujuannya apa tuan? Taqarrub, supaya kita rasa lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kan kita bila berasa jauh dengan Allah tu, dia kena kembali balik kepada Allah. Kalau ada perasaan jauh tu, masih lagi Allah pandang kita tau. Kita takut bila jauh, semakin jauh dan tak ada rasa nak mendekatkan diri, maka Allah sudah tak ada pandang kita sebenarnya. Nauzubillah min zalik. Jadi tatawwu' antara satu cara, walaupun dia tidak diwajibkan, tetapi dia satu cara untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Macam kurban baru ni, itu juga dipanggil taqarrub. Kata namanya kurban. Qaruba, dekat. Kurban, ya dekat. Cara kita mendekatkan diri dengan sembelih. Itu. Jadi mendekatkan diri ini dengan banyak. Orang-orang jahiliyah ketika zaman Nabi SAW, dia orang ni alasan sembah berhala apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sembah berhala ni supaya dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Kan kita kata nak dekat dengan Allah pakai berhala, tak logik kan tuan? Tapi dah namanya pun alasan dia kan. Sebab tu kita dekat dengan Allah ada cara yang Nabi ajar kita, tanpa melibatkan kesyirikan ya. Macam kita jumpa bomo, macam mana tu nak bagi saya rajin sembahyang fardu, tak jadi tuan. Tok bomo tu pun embus lah tuan-tuan, fuh tak jadi. Dia pun sebab jarang sembahyang ya. Tiba-tiba nak embus tuan-tuan, mau tuan-tuan. Bukan cara dia. Hatta ada orang ni dia nak bernazar, dia nak supaya jangan tinggal solat fardu, dia siap nazar tu. Sebenarnya dalam agama nazar benda wajib tak boleh sebenarnya. Contoh ya, saya kalau
saya bernazar untuk tidak meninggalkan solat fardu. Kalau saya tinggalkan, saya akan begini. Sebenarnya tak boleh, tidak valid nazar itu. Kerana nazar hanya perkara-perkara yang tidak fardu sahaja. Sebab tu biasa orang buat apa nazar? Botak kepala, belanja kawan makan, gitu kan? Ataupun belikan apa-apalah kerana hajat dia terlaksana. Tapi untuk kata tidak, supaya jangan meninggalkan solat, nazarnya tidak valid ya. Walaupun begitu ada orang buat juga tuan. Gitu. Tapi gitulah. Baik. Tidak syak lagi bahawa puasa adalah antara ibadat yang paling afdal dalam bab selain fardu ya, iaitu sunat. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allah Ta'ala wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Sesiapa yang puasa pada satu hari pada jalan Allah. Ini maksudnya puasa sunat dengan keikhlasan, tanpa ada mention di Facebook. Ni kena sebut ni tuan ni. Di TikTok, di IG tak ada sebut tau. Ni memang orang tak tahu kita puasa. Tapi yang sedihnya, namanya puasa sunat, tapi satu dunia tahu dia puasa. Bukan satu Malaysia je, satu dunia tahu dia puasa. Hari ni saya puasa, awak bila lagi? Jadi fisabilillah itu diragui. Kerana kita tak tahu niat orang. Mudah-mudahan dia ikhlas lah. Tapi takutlah je, kerana syaitan tu sentiasa dia cocok-cocok. Dia kata, alah kau bagi tahu dalam TikTok tak apa, untuk inspired orang kan. Itu ayat dia kan sekarang macam tu kan, supaya orang terinspirasi kat engkau, orang lain pun puasa sunat. Tapi agama tidak mengajar sampai tahap itu. Bab inspirasi ni biar Allah yang uruskan. Kerana ini sunat dia memang perlu ikhlas. Habis yang fardu tak payah ikhlas ke? Fardu pun ikhlas juga. Cuma fardu itu dia wajib kan, tuan-tuan kena buat juga. Walaupun tak ikhlas, tuan-tuan kena buat juga. Kalau tak buat, tuan-tuan berdosa. Tapi yang ni dia sunat, pilihan. Tuan-tuan tak buat, tidak dipaksa, tuan-tuan buat, dapat pahala. Maka bila buat, kena buat sungguh-sungguh lah, dan ikhlas kerana Allah, tanpa ada rasa nak beritahu siapa-siapa. Cuma yang tahu ahli rumah sahaja. Hatta itu ya. Ba'adallahu ta'ala, maka syaratnya berpuasa jalan Allah. Allah akan menjauhkan wajahnya anin nar, daripada api neraka sejauh 70 musim perjalanan. Ataupun dipanggil 70 tahun perjalanan. Jauh tuan tu. Jadi tak payah sebut dengan 70 km, tak payah. 70 tahun perjalanan pun dah tahulah berapa punya jauh. Sejauh-jauhnya lah. Dijauhkan wajahnya, maknanya apa? Dimasukkan dalam syurga dia. Hikmat disyariatkan puasa sunat ialah untuk menambahkan ibadat dan taqarrub kepada Allah. Pertamanya, nambahkan apa yang sudah fardu. Bukan tak cukup ya, tapi kita tambah kerana dianjurkan. Sebab ada je sahabat Nabi SAW tanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku dah buat solat fardu, aku dah buat puasa fardu, dah buat haji semua tu, adakah aku akan masuk syurga?" "Ya, kamu akan masuk syurga." Maknanya apa? Sahabat ni dia jenis tidak buat benda sunat sangat. Dia fokus pada yang fardu-fardu tanpa gagal ya. Tapi Nabi janjikan juga syurga. Bagi dia syurga juga. Maka ada sahabat yang suka pula buat tambahan. Kan sahabat ni kan macam-macam jenis kan tuan-tuan. Ada yang suka ikut Nabi sebiji pelakuan Nabi tu. Ada yang bukan tak suka, dia meninggalkan kerana Nabi buat disebabkan fitrah Nabi SAW, bukan kerana disunatkan gitu dan sebagainya lah. Jadi boleh saja, tak ada masalah. Yang ini juga tambahan dan juga dekat kepada Allah. Tidak ada ibadah yang dilakukan melainkan seorang itu akan bertambah hampir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia tu bila buat sunat makin jauh, maknanya ada something wrong somewhere lah. Patutnya ibadat sunat dia, semakin dia tawaduk, semakin dia jadi tidak pembengis gitu kan, semakin dia dekat dengan Allah dan semakin baik. Tapi bila semakin banyak sembahyang sunatnya, ibadat puasa sunatnya semakin kedekut, semakin bengis, semakin cakap kotor, itu ada masalah pada ibadat. Gitu ya. Jadi sepatutnya polisinya semakin dekat, tapi semakin jauh makin ada sebaliknya tu.
Oleh itu disebutkan dalam hadis qudsi yang bermaksud tidak hamba-hambaku berterusan mendekati aku dengan perkara-perkara sunat sehinggalah aku mencintainya. Nampak tu ya. Jadi hamba itu sentiasa dekat dengan Allah, selalu berharap untuk dekat dengan Allah sehingga Allah mencintai hamba itu. So, kita banyakkan amalan sunat ya, terutamanya yang sunat-sunat kita mampulah. Semoga dengannya Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Kita akan sambung pada bulan depan insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu